Makna kita baca sama-sama. Allah auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hari ini kita masuk terjemahan surah Ghafir ayat yang ke-18 hingga 20. Muka surat 469. Okay, kita tengok ayat ni, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzirhum yawmal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. ما للظالمين من حميم ولا شفيع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء Inna Allaha huwas sami'ul basir. Kita tengok pada ayat yang ke-18. Jadi kalimah pertama kita mula penggal dulu Dengan apa dulu? Wa. Kemudian anzir. Maksudnya hum. Yauma Al-azifati iz al-qulubu ladai ni satu kalimah Al-hana jiri kadhimina. Okey, kemudian ma lagi li li ni. Kemudian az-zalimina min hamimin wa la syafi'in yuta'. Kita terjemahkan dulu ayat ni. Okey, wa dan ni isim fi'il lah. Hijau ke kuning ke merah? Hijau. Okay. Anzir. Jadi ni fi'il amal sukun tu belakang. Anzir. Jadi terjemah dia berilah peringatan oleh engkau. Berilah peringatan oleh engkau. Jadi kita merahkan dia sebab dia fi'il amar. Dalam saya punya ni kita tengok amar. Okey, dan berilah peringatan oleh engkau. Hum. Bukan mereka. Bagi ke, akan ke? Kenapa bagi tu? Jadi fi'il domel apa? Akan ya. Jadi bila ada domel sebelum dia warna merah fi'il, pada domel tu mesti
Akan. Mesti akan. Di sini kita kata akan. Dia kalau nak bagi tu dia mesti kuning-kuning kan? Dia mesti kuning-kuning. Si isim. Macam ni lah, daripada ni kuning kan? Baru boleh daripada ni pun. Lagi tak? Ni. Syari'ul hisab bagi ni. Syari'ul isim. Okey. Di ini isim lah. Yaumal azifati. Yauma pada hari. Pada hari ni tambah pada sini. Ini nama dia zaraf. Pada hari ni apa? Isim kan? Fi'il. Isim lah. Al-azifati. Tambah apa ni? Bagi. Kenapa bagi? Yauma ni sebagai apa? Apa? Yauma. Mudhaf. Al-azifah? Ya. Mudhafun ilai. Okay, jadi ni isim lah. Bagi apa ni? Al-azifah apa ni? Al-azifah ni maksudnya diqil waktu. Diqil wakti. Maksudnya diqil waktu. Sesuatu yang datang dekat. Kesuntukan masa. Jadi kalau azifah ni isim fa'il kita kata yang datang, yang menghampiri. Yang menghampiri. Pada hari bagi yang mendekat pun boleh. Yang menghampiri, yang mendatang. Yang mendekat lah, yang mendekat atau menghampiri, yang mendekat lah tu kan. Approach ya ke? Approaching. Tahu lah bahasa Inggeris dia apa makna dia. Itu maksud dia Al-azifati. Yang mendekat. Ataupun saya terjemah mendekat ni. Ataupun yang okey. Is ingatlah ketika ataupun kita kata ketika saja. Tatkala. Tatkala. Kata ingatlah lah. Ingatlah tatkala. Tak, boleh juga sebenarnya. Ingatlah tatkala. Is al-qulubu Hati-hati. Hati-hati jamak. Hati-hati. Is ni dia isim ni saya kuningkan ni Jadi jumpa is lepas ni apa? Ini isim ke fi'il ni? Isim ini khas dia zaraf juga, masa juga. Isim juga. Dia macam yauma ni. Okay. Al-qulubu hati-hati isim juga adik-adik. Ingatlah tak kala hati-hati. Lada. Dapat cuba terjemah balik. Wa apa tadi? Wa dan anzir Berilah peringatan oleh engkau akan mereka yauma pada hari al-azifati bagi yang mendekat. Bagi tambah bagi tu. Sebab dia mudhafun ilai kan. Bagi yang mendekat is tatkala al-qulubu hati-hati lada. Okay, ni isim juga Ni zaraf ni. Tak payah. Ini dia lain. Dia lain Ini al-qulubu ni dia bukan ni. Qulubu ni dia tengok mubtada. Dia tak payah tambah apa-apa. Lada ni maknanya sampai. Tak kala hati-hati. Lada ni sampai. Ini zaraf juga isim ni tempat.
sisi, makna dia sisi ataupun boleh kata Sampai satu tempat dekat mana. Jadi kita kata sampailah. Sampai pada, hati-hati pada. Boleh juga. Tak, kita pakai sampai je lah, senang. Standard kan. Sampai al-hanajir. Pada kerongkong. Jadi tambah apa ni? Pada boleh. Pada. Jadi lada ni mudhaf. Al-hanazi ni, hanaji ni mudhaf pun tambah pada kat sini. Sampai pada. Al-hanajir ni jamak. Kerongkong. Pada kerongkong. Tekak sini. Al-kazimina. Kazimin, kita tengok sini, ni maksudnya dalam keadaan, ni hal ni. Dalam keadaan. Dalam keadaan Okey, ada kaedah tak kazimin ni? Kazimina. Ada kaedah tak? Ni apa ni? Kaedah berapa? Ada 2 lah. Ada 2 alamina, kazimina sama ya nun berbaris fatah di akhir kalimah tu. Mana tadi? Hilang. Aku surat berapa je? 469 kan? Jadi kazimi dalam keadaan, jadi terjemah macam mana ni? Ada tak? Ada apa? Orang-orang yang orang-orang yang kazim. Kazim ni boleh kata menahan sesuatu. Menahan sesuatu. Menahan apa? Tengok konteks. Kalau dia menahan dia keluarkan sesuatu. Dia makna dia sakitin. Diam dia boleh bercakap, contohnya nak tahan, nak marah. Disebut kazim juga. Kazim ni menahan rasa takut tu. Menahan tu. Jadi kita kata orang-orang yang menahan lah. Orang-orang yang menahan. Tu je. Nanti kita kena tengok tafsiran dia. Tahan macam mana. Jadi isim dalam keadaan orang-orang yang menahan. Menahan apa? Tengoklah. Apa yang sedang dia tahan. Okey. Kemudian dapat? Terjemah balik. Dan anzir. Berilah peringatan oleh engkau. Akan mereka. Yauma. Pada hari. Al-azifati. Iz. Tatkala al-qulubu. Ladal. Al-hanajir. Kazimin. Menahan. Okey, orang-orang yang menahan. Okey, seterusnya ma lizalimin. Tidak tiada ataupun tidak. Tiada. Jadi ni isim fi'il harf. Tiada. Jauh li. Dia Bagi. Ni isim fi'il harf ni, bagi ni. Isim fi'il li ni, bagi ni. Harf harf jar ni. Li saja. Li ni lain. Az-zalimina. bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Kaedah berapa? Ini tadi kaedah 2, ni pun kaedah 2 juga. Jadi tiada bagi orang-orang yang zalim min daripada isim fi'il hijau, kuning, merah. Hijau hauf. Daripada hamimin. Hamimin. Hamim ni maknanya teman rapat. Hamim dalam Quran nanti hamim teman rapat.
daripada teman rapat. Wa dan ya la tidak. Juga syafi'in, pemberi syafaat ataupun pemberi syafaat. Kita mah pemberi syafaat. Dan tiada pemberi syafaat yuta'u. Ia di taati, ia dipatuhi, ditaatilah. Yuta'u ni isim fi'il ni. Kaedah apa? 11. Betul. Tapi dia majhul Dia tambah di dah. Jadi ia ditaati. Jadi ada dia kat situ. Ia ditaati. Dapat? Ia ditaati. Boleh juga dipatuhi sebenarnya. Ikutlah kita nak terjemah kan. Tapi saya tulis dalam saya punya ni nanti. Kita tengok. Boleh refer ni. Ditaati juga. Dan tidak pemberi syafaat, ia ditaati. Cuba terjemah balik. Dan engkau. Okey. Ya. Tiada lah lebih sesuai kan? Tiada lebih sesuai. Tiada. Li. Lepas li. Bagi orang-orang yang zalim daripada teman rapat dan tiada. Tiada ke tidak? Tiada. Dan tiada pemberi syafaat lagi. Ia ditaati. Okey. Boleh terjemah seorang? Ikut saya terjemah Tengok skrin boleh? Tengok mouse Dan berilah peringatan oleh engkau akan mereka pada hari bagi yang mendekat. Tatkala hati-hati sampai pada kerongkong-kerongkong dalam keadaan orang-orang yang menahan. Tiada bagi orang-orang yang zalim daripada teman rapat dan tiada pemberi syafaat. Ia ditaati. Cepat. Semua betul Cuba terjemah. Cikgu Nizam steady tu. Pada hari mendekat tu rasa mendatang ke? Boleh yang mendatang. Hari mendatang. Sebab mendatang tu merujuk pada hari kan? Ni. Bukan pada merujuk pada hari kan? Dia mudah-mudah fi'il. Ni. Mudah-mudah fi'il ya, yang mendatang. Boleh juga. Bukan merujuk pada benda lain. Azifah ni makna dia sesuatu yang hari yang hampir. Bukan menghampiri, sangat hari yang hampir. Yang datang. Yang hampir, yang dekat. Boleh dah tu, lebih kurang lah. Cuba yuk, boleh? Dan berilah peringatan. Dan berilah peringatan oleh engkau akan mereka pada hari bagi tapi yang hampir saya tahu bagi tak sesuai. Oh, ini mudah-mudah fi'il. Bagi yang mendekat, mendatang. Bagi yang hampir. Boleh. Tak kala hati-hati. Yang menghampiri pun boleh. Yang tak kala hari hati-hati. Ladai ni dia ada makna lain, sisi.
satu tempat Jadi ataupun sampai. Sampai pada kerongkong. Kerongkong. Kerongkong dalam keadaan tertahan. Orang-orang yang tertahan. Menahan. Yang menahan. Tiada bagi orang-orang yang zalim daripada teman rapat dan tiada pemberi syafaat yang Ya. dia dipatuhi. Ya, dipatuhi. Okey. Cuba. Siapa nak cuba? Tuan muda ni. Okey. Ahsanti. Okey, cukup. Lagi. Cukup dah Kita terus ayat seterusnya Yang orang lain pula punya giliran Okey, ya'lamu. Kita penggal dulu. Pertama. Ya'lamu. Khainata a'yuni Kemudian wa ma tukhfi as-sudur. Ni senang ni. Ya'lamu kaedah berapa? 11. Apa terjemahan dia? Dia ya'lamu. Mengetahui. Ia mengetahui lah. Ya'lamu. Ia mengetahui. Ni isim ke fi'il kau ni? Fi'il apa? Mudhari'. Okey. Ia mengetahui khainata. Tambah apa? Tengok ni lepas fi'il ni ada isim beri patah. Apa? Akan, insya-Allah. Akan. Maf'ulun bih Dia mengetahui akan khainah, pengkhianatan oleh ataupun yang khianat. Yang berkhianat. Akan yang berkhianat. Akan yang mengkhianat katanya. Sekejap. Akan yang khianat. Okey. Kalau nak guna ni isim lah ni kan. Khainah ni isim fa'il. Khainah isim fa'il. Jadi kita tambah yang lah, yang khianat ataupun tak nak yang kita tambah apa. Contohnya kalau katibun apa? Isim fa'il. Semua macam tu. Katib. Isim fa'il ni dia banyak ni macam tu lah. Dia ada alif tu lepas tu. Dia ada macam ni, dia ada alif. Macam ni, lepas alif baru di bawah macam ni kan. Ini apa? Yang menulis ataupun penulis. Ikutlah kita nak tambah apa depan ke. Jadi ni kita kata pengkhianatan, pengkhianat lah. Boleh juga. Akan pengkhianatan, bukan pengkhianat lah. Bagi mata-mata ataupun akan yang khianat. Jadi saya pakai yang khianat lah. Saya yang. Khainata akan yang khianat. Jadi ni sepatutnya ada tanwin tak ada ni? Ada kan? Kenapa tak ada tanwin? Sebab nak jadi apa? Mudhaf. Mana mudhaf ilaih dia? Jadi kita tambah apa? Bagilah. Bagi. Daripada boleh, bagi boleh. Sesuai mana ni? Bagilah. Bagi a'yun. Kalau satu apa? Al-ainun. Kalau banyak, al-a'yun. Mata-mata. Banyak.
Jadi kita terjemah apa? Dia mengetahui akan yang khianat bagi ke daripada. Saya ingat daripada lah sesuai. Daripada mata-mata. Ni mata kita ni selalu khianat badan kita. Kan? Mata selalu mengkhianat tubuh sendiri. Akan yang khianat daripada mata-mata wa dan ma ni apa? Apa yang. Isim ni isim isim mausul. Dan apa yang tukhfi. Tukhfi ni isim fi'il apa ni? Okey, ni kaedah 11 juga. Sebenarnya dia macam kaedah 11. Cuma dia pakai ta. Tapi makna dia ia. Sebab dia muannas. Sebab dia perempuan dia kena pakai ta. Dia tak pakai ya. Dia sama macam yang lama je. Tapi sebab muannas, dia tak boleh pakai ya. Dia kena ta. Ta ni nak tunjukkan perempuan. Dia perempuan kena pakai ta. Kalau dia lelaki kena pakai ya. Faham jadi apa makna dia? Ni ia mengetahui. Yang ni ia menyembunyikan. Ia menyembunyikan. Jadi dia fi'il apa ni? Mudhari'. Jadi saya tulis ni kaedah 11 juga. Tapi cumanya tanda dia tu tak ada macam kaedah 11. Tanda dia ta ni. Tapi makna sama. Okey, apa? Dan apa yang tukhfi, ia menyembunyikan. Siapa yang sembunyikan? As-suduru. Baris apa ni? Jumpa je kaedah 11. Lepas tu ada isim baris domah tambah oleh. Jadi ni ada oleh. Ni fa'il dia. Yang buat kerja ni sudur ni lah. Yang buat kerja menyembunyikan ni sudur ni lah. Oleh dada-dada. Sudur ni apa? Jamak kepada sadru. Jamak kepada as-sadru. Boleh? Cuba sekali lagi. Terjemahkan ikut saya. Dia mengetahui akan yang khianat daripada mata-mata. Dan apa yang ia menyembunyikan oleh hati-hati, oleh dada-dada. Boleh? Sekali lagi. Dia mengetahui akan yang khianat apa yang ia menyembunyikan oleh dada-dada. Apa yang ia menyembunyikan oleh dada-dada. Maksudnya apa yang dada-dada ni menyembunyikan. Apa yang dada kita sembunyikan, sorok kan, orang lain tak tahu, dia tahu, iaitu Allah. Boleh ni pendek ni. Sekali lagi ulang. Dia mengetahui akan yang khianat daripada mata-mata dan apa yang ia menyembunyikan oleh dada-dada. Okey, cukup pendek je. Boleh dapat dah semua. Terusnya kita masuk ayat 20. Wa. Mula wa, kemudian Allah lagi. Potong dulu. Yuqdi, kemudian bi al-haqqi, kemudian wa allazina yad'una min dunihi. Okey. La yaqduna bi syai'in inna Allah okey. Ini ringkas je ayat ni hari ni. Okey, terjemahkan. Wa dan ni harf Allah dan Allah. Okey. Yaqdi. Kaedah apa ni? 11 juga. Isim ke fi'il? Fi'il apa? Mudhari' juga. Jadi ada dia lah depan kan. Jadi yaqdi ni dia menetapkan.
menetapkan sesuatu lah, perkara. Menetapkan sesuatu ataupun menetapkan hukum, menetapkan keputusan. Kita terjemah dia menetapkan boleh lah. Dia menetapkan dengan al-haqqi, kebenaran. Dan Allah dia menetapkan dengan kebenaran. Boleh tambah, dia menetapkan sesuatu perkara dengan kebenaran, dengan benar. Dia menetapkan apa nak kata, sesuatu lah dengan kebenaran. Dan allazina, orang-orang yang yad'una. Mereka Ada kaedah tak? Yad'una. Kaedah? 5. Ni kaedah 5 ni. Kaedah 5. Apa dia? Terjemah dia? Mereka kan? Ni fi'il mudhari' juga ni. Dan sekalian yang, ni bukan orang-orang yang apa dia? Lebih sesuai sekalian yang lah. Sebab ni nak tunjuk pada berhala-berhala. Jadi dan sekalian yang, allazina tu sekalian yang, bukan orang-orang yang, sekalian yang. Yad'una, mereka menyeru, dan sekalian yang mereka seru, min, daripada huruf jar ni, ni selain daripada Allah. Jadi tambah daripada juga sini, selain daripada. Duna ni apa ni? Isim ke fi'il ke? Bukan. Isim duna ni isim ni. Ni mudhaf, hi ni mudhaf pun. Tu tambah daripada tu. Okey. Dan sekalian yang mereka seru daripada, selain daripadanya, daripadanya. Dapat? Dunihi tu, duni tu selain, hi tu daripadanya. La tidak. La nafi, tak, tidak. Yaqduna, sama macam yaqdi tadi. Allah yaqdi, dia menetapkan. Yaqduna, kaedah apa? Kaedah 5. Mereka menetapkan sesuatu, keputusan sesuatu. Dia yaqduna, apa dia? Tidak. Mereka menetapkan keputusan lah. Keputusan bi syai'in, dengan syai'in, sesuatu. Dapat? Daripada awal balik. Wallah, dan Allah dia menetapkan satu keputusan, keputusan bil haq, dengan kebenaran. Wallazina, dan sekalian yang yad'una, mereka seru, min duni, daripada, selain daripadanya, la, tidak, yaqduna, mereka menetapkan keputusan dengan sesuatu, dengan sesuatu. Inna, sesungguhnya, ni Allah, sesungguhnya Allah, huwa, dialah, dia adalah, sesungguhnya Allah dia as-sami'u. Jadi sini kena tambah adalah yang maha mendengar. Kemudian lagi maha adalah yang maha melihat. Dua-dua ni kita letak adalah boleh. Kalau nanti dah ringkas kan, tak payah letak adalah lagi lah. Tapi dua-dua ni adalah. Ni khabar, ni khabar. Dua-dua ni isim. Okey, cuba ikut saya terjemah.
Dan Allah dia menetapkan keputusan dengan kebenaran dan sekalian yang mereka seru daripada selain daripadanya tidak mereka menetapkan keputusan dengan sesuatu. Sesungguhnya Allah dia adalah Maha mendengar, adalah Maha melihat. Dapat? Saya nak cuba yang ni. Panjang sikit. Ustazah lah. Saya nampak. Dan Allah dia menetapkan suatu keputusan dengan kebenaran dan sekalian yang mereka menyeru daripada selain daripadanya tidak mereka menetapkan suatu keputusan dengan sesuatu. Sebenarnya Allah dia adalah Maha mendengar, adalah Maha melihat. Ahsanti, insyaAllah. Saya nak cuba lagi. Cikgu. Cikgu lagi dah. Cikgu Nuriyati boleh? Boleh ke? Dan Allah dia menetapkan sesuatu perkara dengan kebenaran dan sekalian yang mereka menyeru daripada selain daripadanya tidak mereka menetapkan sesuatu keputusan dengan sesuatu. Ya. Sesungguhnya Allah dia adalah yang Maha mendengar, Ya. adalah Maha melihat. Ahsanti, insyaAllah. Okey. Dapat yang semua daripada ayat 18, 19, 20. Kita dah terjemahkan. Jadi kita tengok. Jadi ada fi'il dalam ni lah Banyak. Pertama, fi'il yang pertama dalam ayat 18. Ada dua fi'il. Pertama tu anzir kan? Fi'il apa ni? Amar, perintah. Kemudian ada lagi satu fi'il ke mana? Yuta'u ni fi'il mudhari Kemudian ada fi'il lagi ya'lamu. Fi'il mudhari juga. Kemudian ada fi'il lagi fi ni juga fi'il mudhari. Kemudian ada lagi yaqdi. Fi'il mudhari juga. Kemudian yad'una fi'il mudhari juga. Kemudian yaqduna juga fi'il mudhari. Okay, kita tengok sedikit tentang ayat ni. InsyaAllah. Saya asingkan satu ni buat khas Wa anzirhum yaumal azifah. Kita masuk ayat 18 dulu. Wa anzirhum yaumal azifah. Dan berilah peringatan. Di sini anzir ni lebih kepada takhwif, ancaman takhwif. Takhwif ukhrawi. Jadi Allah perintah untuk Nabi beri ni satu juga bila kita wajib beritahu ancaman yang menakut-nakutkan tentang akhirat. Itu satu juga kewajipan kita sentiasa ingatkan. Ni anzir tu inzar lah kan. Inzar. Jadi peringatan. Ni lebih kepada ancaman Sebut takhfif. Ukhrawi. Iaitu sifat dia menakutkan tentang akhirat. Bagi bimbang, bagi risau tentang akhirat. Jadi ini satu perintah Allah suruh kepada Nabi. Untuk juga kepada umat Nabi. Untuk berikan satu bentuk inzar yang demikian ni.
kepada manusia, kepada mereka. Mereka rujuk pada orang-orang yang ingkar. Pada orang-orang yang ingkar. Kemudian Allah kata Allah bagi nama Yaumal Azifah. Sebelum ni Yaumat Talaq. Ada kita dalam tadabbur yang sebelum ni Yaumat Talaq tu kita masuk je kan, Yaumat Taghabun. Jadi dalam Quran Allah menamakan hari kiamat dengan berbagai nama agar manusia memikirkannya dan mendapat peringatan daripada macam-macam sifat nama-nama hari kiamat tu. Sebab tu Allah, tujuannya Allah buat pelbagai jenis nama hari kiamat lah, sifat-sifatnya semua, supaya ada daripada itu terkena pada kita lah. Sebab manusia ni macam-macam. Ada orang cenderung kepada yang ini baru dia rasa takut. Sebelum ni yang ni tak rasa. Kan? Bila yang ni baru dia rasa. Orang lain pula lain. Dalam surah 39 ayat 27 Allah menyebutkan kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Dan sesungguhnya kami darabna, buat banyak perumpamaan pada Quran ini. Jadi darab Allah guna perkataan pukul. Maksudnya dia sesuatu yang menghentak, menyedarkan lah, menggerakkan. Jadi Allah buat kepada semua manusia dalam Quran ni min kulli masal, dari pelbagai-bagai jenis, berbagai-bagai perumpamaan, nama-nama yang macam-macam, nama kiamat pun macam-macam. La'allahum yatazakkarun, supaya manusia dapat peringatan, supaya mereka semua dapat peringatan. Itu kerana Allah buat pelbagai bentuk peringatan. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan nama lain iaitu Yaum Al-Azifah, iaitu hari yang semakin hampir tiba waktunya. Jadi makna Al-Azifah ni masa yang suntuk, diqul waqti. Ni makna dia. Kalau tengok dalam kamus antara makna bayangkan ni, diqul waqti, iaitu sempit. Waktu ni masa. Dik ni maknanya sempit. Waktu dah sempit. Maksudnya apa dia? Yang memberikan kefahaman bahawasanya kiamat tersangatlah dekat. Dua kali dah ni. Tersangat dekat dan masa amatlah suntuk untuk melakukan persediaan nak menghadapinya. Sebenarnya manusia tak ada masa pun. Tapi semua relax je kan. Itu maksud dia. Al-Azifah tu itulah maksud dia. Faham? Tersangat dekat dan kita ni sebenarnya masa suntuk sangat. Seolah-olah macam dah tak cukup masa ni. Macam itulah sebenarnya. Tapi rasa macam masa panjang je. Rasa kecederaan ni tak? Apa dia akan buat? Dia akan guna taktik yang paling berkesan kan, kalau main bola kan. Dia tak boleh lagi dah nak main-main dah. Tak boleh nak delay-delay dah. All out dah. Bukan ni saya terulang. Itu maksud dia. Kalau tengok buka kamu, itu maksud dia, maknanya waktu tu dah tiba. Tengok dalam kamus dia. Ini antaranya saya buka kamus Azifah ni makna dia. Wasumiyat bihi li qarabi kaunuha, kerana dah dekat sangat waktu dia. Sebab itulah ma'ana zikra abbaru anha bisa'ah. Sebab itulah hal ni disebut nama dia pun kiamat disebut apa? Sa'ah. Kenapa? Sa'ah saat satu, bukannya seminit, bukannya jam, saat. Hampir sangat. Tak ada masa lah. Jadi boleh tak kita kata bangun pukul 5.50? Itu sahur. Boleh tak? Amal. Bangun sahur 5.50. Lebih kurang macam tu lah. Boleh kata tak? Jadi kurma apa? Jadi itu makna dia Al-Azifah. Sebab tu kita nak terjemah pun payah tadi. Dia kata yang mendekat kan, yang hampir, maksudnya suntuk sah sebenarnya. Diqil waqti apa makna dia? Al-Azifah. 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 Diq. Kil. Waqt.
Diqul waqti. Apa ni? Dik ni sempit ataupun sempit bagi masa. Kesempitan bagi masa, sempit. Ya. Betul kata ulama apa dia? Ni ambil kata-kata ni. Al-waqtu kasayf. Saif kan sad. Saif. In lam in lam taqta'hu qata'aka. Ni kata-kata apa? Al-waqtu kas-sayf in lam taqta'hu qata'ak. Waktu macam pedang. Jika engkau tak cantas dia, dia cantas kau terus. Itu maksud dia. Waktu seperti pedang. Jika tidak engkau memotong akannya, telah memotong oleh ia akan engkau. Tapi demikianlah kehidupan manusia kan. Lebih banyak dalam hidup kita kalau kita realiti lah kan. Hakikatnya waktu macam ni. Tapi realiti dia lebih banyak anzir yaumal azifah ke ataupun lain. Sedangkan Allah kata wa anzirhum yaumal azifah, ada tak benda ni selalu begitu? Kalau suntuk masa sepatutnya benda ni banyak tak diberi peringatan? Patutnya yang ni lah banyak. Berita-berita semua mesti tentang anzir yaumal azifah, betul tak? Masuk iklan mana-mana, tapi tengok apa yang banyak. Kan? Itulah dia. Jadi sebab tu Allah sebut akan datang. Macam-macam yang akan datang pula nanti kan. Semua menunggu kan. Dalam jangan cerita nanti dia buat trailer, dia buat akan datang kan. Semua dah tak sabar ni cerita drama ni lah. Akan datang nanti episod terbaru. Itulah hakikat dia. Lalainya makna. Sebab tu Allah sebut dalam Quran. Cuba tengok. Jadi itulah makna al-azifah tu. Diqul waqti. Jadi memberi kefahaman bahawasanya kiamat tersangatlah dekat. Cuba tengok dalam surah 42 ayat 17. 42 17. Jadi manusia tak sedar langsung hal tersebut. Sedang dekat kepada dia. Jadi Allah sebut dalam ayat ni, cuba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Jadi Allah yang menurunkan kitab dengan kebenaran dan juga mizan, iaitu neraca timbangan, untuk nanti kita timbang amal-amal kita semua. Tapi bila kiamat nantilah. Jadi wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Dan tidaklah tahukah kamu bahawasanya barangkali kiamat tu dah sangat dekat. Okey. Dalam surah 33 ayat 63 juga. 63 semua sama. Dalam ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah.
Qul innama ilmuha indallah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takuna qarib. Takunu qarib. Jadi manusia bertanya kepada engkau tentang kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah wahai Muhammad, pengetahuan tentang bila berlaku itu di sisi Allah. Tapi dekatnya dekat, ya dekat. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takuna qarib. Dan tahukah engkau entah kiamat itu dah dekat? Bila berlaku kamu tak payah tahu. Tapi yang kamu tak tahu dekat. Nampak tak? Itu mustahak dia. Baik. Kemudian balik pada tadi. Jadi kiamat tersangatlah dekat. Dan masa amatlah suntuk untuk melakukan persediaan menghadapinya. Jadi manusia, sebab tu Allah kata, Allah bersumpah demi apa? Masa. Innal insana lafi khusr. Surah 103 ni saya buat ni. 103 ni surah Al-As Itu satu. Sepatutnya manusia apa? Allah kata semua manusia rugi. Ya memanglah. Dengan kita faham tentang masa yang dikir waktu ni, rupanya memang rugi pun. Dalam surah 53 ayat 57. Surah 53 ayat 57. Azifatil azifah. Apa maksud dia? Ini dia terjemah dah. Sebenarnya kalau kita terjemah betul macam mana? Telah datang telah datang sesuatu yang memang dekat pun. Maknanya azifatil azifah ni dia menunjuk takkid 2 kali telah mendekat oleh sesuatu yang sangat dekat. Ni yang betul-betul rapat. Kemudian ayat 58, laisalaha min dunillahi kasyifah. Tiada baginya daripada selain Allah yang dapat menyingkap. Kasyifah ni dapat kasyaf, dapat tahu bila berlaku. Tak ada seorang pun dapat tahu. Tak ada seorang pun ada ilmu kasyaf untuk apa? Dia boleh singkap waktu bila kiamat. Tak ada. Kalau ada dakwaan tu maknanya apa? Dilanggar ayat ni. Allah kata laisalaha min dunillahi kasyifah. Faham Tiada siapa pun boleh didakwa ada kasyaf pula dia boleh tahu bila nak berlaku kiamat, tak ada. Kemudian afamin hadzal hadisi ta'jabun. Apakah kamu hairan terhadap perkara ini? Kamu rasa hairan, maknanya rasa apa? Tak percayalah. Hairan ni maksudnya ragu-ragu. Sebab itulah apa dia? Wa tadhakuna wa la tabkun. Tak ragu-ragulah. Hairan ni bukan hairan takjub. Macam rasa apa? Apalah cerita pasal kiamat, buang masa lah. Sampaikan apa? Wa tadhakuna wa la tabkun. Kita bacalah ayat ni ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Azifatil azifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Afa min hadzal hadithi ta'jabun. Wa tadhakuna wa la tabkun. Wa antum samidun. Jadi sampai sini tadi kan, afa min haza, maka patutkah daripada tentang hal ini kamu rasa hairan, lalu dan kamu berterusan dalam bergembira, bergelak, tawa. Tadhakun nak guna fi'il apa ni? Mudhari', maknanya terus leka dengan hal ni, tak pernah berhenti pun, asyik nak gelak aje. Wala tabkun, dan terus berterusan apa dia? Tak pernah nangis pun. Tak pernah rasa takut pun tentang hal ni. Tak pernah rasa bimbang pun. Seronok je. Jadi kemudian wa antum samidun, dalam keadaan kamu apa dia? Buang masa.
Samidun ni maknanya leka. Tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa pun. Tulas. Kat sini kita panggil procrastinate. bahasa Inggeris dia. Procrast, tak tahu lah. Kalau dalam bahasa Indo ni dia kata qama mutahayyaran, itu makna dia. Berdiri dalam keadaan tercengang-cengang, hairan je, macam berangan je, kalik je, tak buat apa pun. Tahu dengar macam tu je. Itu maksud dia. Dan kamu melengah-lengahkan, buang-buang masa. Jadi ini tentang, sedangkan Allah kata azifatul azifah, dah dekat dah. Kemudian dalam Allah sebut, namun Allah menyembunyikan kedatangan hari tersebut. Allah sembunyikan dengan begitu sempurna sekali, sampai siapa pun tak boleh agak bila waktunya. Dalam surah 7 ayat 187, bahkan Jibril pun tak tahu, semua malaikat satu pun tak tahu. Malaikat yang dekat dengan Allah pun tak tahu bila. Dalam satu hadis kan, dia tanya Nabi. Jadi ini kan Nabi sebutkan dalam ayat ni, Allah perintah untuk Nabi nyatakan. Cuba kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Thaqulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha. Qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi ayat ni banyak tentang penyataan Nabi yang mendakwa apa? Nabi tak tahu langsung tentang kiamat ni. Jadi mereka bertanya kepada engkau tentang kiamat. Bilakah berlabuhnya kiamat? Mursah ni maknanya turun sauh. Kapal tu nak berhenti, letak sauh kan? Berhentilah kapal tu. Bila berlakunya kiamat, terjadinya kiamat. Qul innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya katakan pada manusia, pengetahuan tentangnya di sisi Tuhan aku. La yujalli, tidak dia yujalli, menampakkan, tajalli kan, menjahirkannya waktunya, melainkan dia. Tiada yang boleh menjelaskan waktunya melainkan hanya Allah. Tapi kejadian tu berlaku tu nanti sakulas fis samawati wal ard, amat berat untuk ditanggung oleh langit dan bumi. La ta'tikum illa baghtah, dan sifatnya tiba-tiba. La ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, dan mereka bertanya kepada engkau seolah engkau sangat tahu tentangnya. Tak. Jadi Nabi pun Allah kata jadi tak boleh tanya seolah macam tu. Apatah lagi kepada yang bukan Nabi kita tanya. Liqul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah sesungguhnya ilmunya di sisi Allah, dan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Alamak, saya lupa pasang. Boleh dia lambat sikit. Sekejap. Ni bagi masa sikit, dia nak masuk power. Tak ada bagi signal low power. Tak ada. Bagi sikit signal. Tak rasan ke? Ada ke? Tak rasan. Tak boleh on pula.
Bateri dia dah. Dia kena pakai charger je sentiasa. Okey. Baik, jadi Allah menyembunyikan sebenarnya dalam surah 20 pula ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha jadi di sini Allah bagi tahu kenapa Allah betul-betul sembunyikan. Allah betul-betul sembunyikan sebab apa? Supaya adil. Kalau tidak dah tahu jawapan nanti semua dah kan. Jadi Allah kata sesungguhnya saat kiamat tu atiyah. Atiyah ni maksudnya pasti sampai, pasti datang punya. Kullu atin qarib, dan setiap yang datang tu sifatnya dekat. Setiap yang dekat tu yang tapi dia bukan mendatang, dia menjauh, pergi, dia sifat dia pergi, maknanya itu jauh, terbalik pula. Walaupun dia dekat tapi sifat dia akan pergi, dia jauh. Jadi sebenarnya dunia ni jauh ke dekat? Sedang menjauh ke sedang mendekat? Sedang menjauh sebenarnya, tapi manusia je rasa makin dekat, terbalik. Sedangkan akhirat tu lah yang sedang dekat. Jadi Allah kata akadu fiha, aku sungguh hampir menyembunyikannya cukup sempurna. Hampir sempurna penyembunyian hari tersebut. Kenapa? Litu jeza, supaya setiap jiwa dibalas di atas usaha masing-masing. Siapa yang sungguh-sungguh beriman sekarang ni memang gaib, rasa macam tak sampai pun sebab dia tiba-tiba kan, rasa macam jauh je, tapi dia beriman, dia beruntunglah. Jadi inilah dia sebab kenapa Allah sembunyikan kiamat tersebut. Baik. Jadi orang-orang yang mengingkarinya akan terus lalai dan bermain-main dengan peringatan ni. Tengok dalam surah 21. Ayat 1 hingga 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Jadi iqtaraba linnas, telah dekat telah hampir telah datang hampir bagi manusia ini oleh hisab dia. Jadi manusia dia Allah guna ni fa'il dia, hisabuhu ni. Yang bergerak ni siapa? Yang buat kerja siapa? Manusia ke hisab? So, maknanya hisab ni sedang bergerak menuju kepada manusia. Telah datang dekat oleh hisab. Jadi hisab telah sampai telah semakin menghampiri manusia. Macam tu maksud dia. Hisab untuk mereka telah menghampiri untuk manusia ni. Dia datang sekarang ni. Manusia sedang relax, tak lari-lari pun. tak bersedia pun untuk, dia tak boleh lari pun, tapi dia tak sedia. Wahum fi ghaflah, sedangkan manusia mereka ni apa? Fi ghaflah, lalai, mu'ridun, daripada dan membangkang dalam berpaling daripada peringatan. Tengok ayat kedua.
tidak ya'tihim, tidak datang kepada mereka daripada satu pun peringatan. Zikrin ni maknanya, tengok ni ada alif lam ke tak ada? Jadi dia makrifah ke nakirah? Kira general. Apa saja peringatan. Sama ada kauniyah ataupun Qur'aniyah. Yang kita dah baca semalam, bincang dulu kan. Tak kisahlah apa peringatan pun. Kadang-kadang ulama kata apa peringatan yang datang? Uban. Uban, sakit. Itu saja. Jadi walaupun apa saja, walaupun sekecil-kecilnya datang kepada mereka daripada Allah semuanya. Yang baru muhdatsin yang baru illas tama'u, melainkan mereka tahu dengar. Tapi wahum tapi mereka main-main. Terus main. Leka dalam pelbagai peringatan yang Allah telah buat. Inilah sifat manusia. Orang-orang siapa ni? Orang-orang yang ingkar. Jadi orang-orang yang ingkar tentang ni akan terus lalai dan bermain terhadapnya. Dan menganggap apa? Masih jauh lagi hal tersebut. Dalam surah 70 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Jadi sesungguhnya mereka, iaitu orang-orang yang ingkar ni apa? Memandang hal tersebut jauh ni, maknanya sampaikan mustahil. Sedangkan kami, di sisi kami, hal itu sangatlah dekat je. Kemudian sedangkan telah ada tanda-tanda yang diperlihatkan kepada manusia. Tanda-tanda kiamat tu dah ada dah. Apa tanda kiamat? Antaranya bulan terbelah sebenarnya. Itu tanda wahyu lah. Cuba tengok dalam surah 54 ayat 1. Ni tak antara tanda sebenarnya. Kalau kita nak dari sudut yang ni, tanda yang ni lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah hampir kiamat dan telah terbelahnya apa? Bulan. Jadi ini sebab itulah inilah membezakan dia. Ni bezakan antara orang mukmin dan orang kafir. Kalau orang beriman, tanda terbelahnya bulan mukjizat Nabi itu tanda kiamat kan? Dekat. Dia akan sedialah. Tapi orang kafir apa? Dia tak percaya dengan hal ni. Maka ketika itu sebab itulah dia leka lalai terhadap hal tersebut. Jadi itu antara tanda dia. Dan sebenarnya dalam satu hadis ni Nabi sebutkan, tengok hadis ni. Daripada Anas bin Malik katanya Rasulullah SAW bersabda, "Bu'istu ana wasa'ata kahataini." Aku diutus bersama hari kiamat seperti ini, Nabi kata. Ni. Sambil memberi isyarat dengan merapatkan dua jari dia ni. Maknanya apa? Kiamat dengan Nabi dekatlah. Jadi pengutusan Rasul adalah tanda hampirnya kiamat. Dan kewafatan Nabi juga tanda kiamat makin dekat. Sebenarnya Rasul akhir zaman dah. Jadi dan tanda yang paling yang lain lagi kita tengok dalam ni, jenis kiamat. Sebenarnya kiamat ini masukkan ada dua. Jadi jenis kiamat ada dua ni ayat 14 pula dah. 14. Jenis kiamat ni ada dua, iaitu disebut kiamat sughra dan kubra. Jadi secara ringkasnya kiamat kecil iaitu kematian. Seperti kata Imam Al-Qurtubi dan sebagian ulama salaf menyebutkan ni, man mata faqad qamat qiyamuhu. Siapa yang meninggal mati, maka telah tertegaklah kiamat dia. Dia dah nampak dah amalan dia dah. Tunggu nak sidang je nanti. Dia dah tahulah dia. Tunggu nak sidang je nanti. Siapa yang mati itulah kiamat dia. Tak payah nak tunggu kiamat besar nanti, tak payah tunggu. Kita mati nanti habis dah. Jadi itu kata itu maksudnya kiamat sughra. Maknanya kalau kubra ni iaitu hari berakhirnya kehidupan makhluk di alam semesta. Ketika ditiup sangkakala maka matilah makhluk di langit bumi
kecuali yang Allah kehendaki. Jadi ni dalam surah 38 ayat 68 tu lah yang saya tulis ni. Tak ada ni. Baik, ini tentang azif wa anzir hum yaumal azifah. Kemudian Allah gambarkan lagi keadaan hari yaumal azifah itu bagaimana? Izqulu buladal hanajiri kazimin. Iaitu ketika hati seorang merasa takut, cemas dan menahan perasaan dia. Jadi pada saat itu ma lizalimin min hamimin wala syafi'in yuta. Pada saat itu orang-orang yang zalim tidak akan dapat seorang sahabat pun yang boleh membelanya dan tidak akan dapat pemberi syafaat yang dapat diterima pertolongan dia. Ada orang nak cuba kenapa yuta ni? Ni mana yuta ni? Ada orang nak cuba tolong bagi syafaat tapi apa? Tak boleh, tak dapat. Minta maaf. Sebab syafaat ni dia ada dia punya dia kena tengok pemberi syafaat Allah mesti redha dan orang yang dapat syafaat juga Allah mesti redha. Syarat dia mesti dua-dua baru dapat. Kalau satu je tak dapat. Nabi cuba tak nak bantu ada umat dia? Ada. Tapi dapat tak semua? Tak dapat. Sebab apa? Nabi penuhi syarat, yang tu tak penuh syarat, tak dapat syafaat. Satu, kita kena usaha untuk penuhi syarat untuk duk syafaat, dapat redha Allah. Baru dapat. Sebab itu teman-teman yuta. Wala syafiq ni pemberi syafaat ada, tapi dia tak boleh dipatuhi. Sebab apa? Sebab yang nak beri tu, orang tu tak patuh pun. Tak dapat lah. Jadi seterusnya Allah menyebutkan gambaran keadaan manusia pada hari tersebut. Manusia dilanda ketakutan dan kengerian yang teramat sangat sehingga menyempitkan dada mereka. Seolah-olah gambaran cuba tengok dalam surah 33 ni ayat 10. Ketika contohnya orang berperang ni gambaran Allah ketika diuji orang-orang yang beriman. Izja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum. Ketika musuh-musuh datang kepada kamu daripada atas, daripada bawah, mengepung. Wa iz zaghatil absaru wa balaghatil qulub. Dan ketika rasa apa? Mata ni jadi zara ni maknanya apa orang kata? Zairun ni apa? Takutlah. Mata tu dah tak betul. Dah mereng dah kerana bimbang, kerana terlalu takut melihat keadaan depan tu. Tak sanggup nak melihat ni. Wa balagatil qulubul hanajira. Dan hati ni sampai ke naik kat dada ni, seolah Allah gambarkan jantung kita kat sini kan. Jantung ada kat sini. Jantung naik sampai kat tengkuk. Jantung kat sini sebenarnya asal dia. Jantung dia pindah sini. Takut sangat. Itu keadaan dia. Jadi orang kafir nanti kat akhirat melihat tu, seolah-olah jantung dia tak ada kat sini dah. Jantung dia kat mana? Naik sampai sini. Tak boleh nafas. Takut sangat, ngeri sangat. Jadi wa tazunnu billahi az-zununa. Dan kamu menyangkakan sangka yang buruk terhadap Allah ketika mana rasa macam Allah tak tolong aku dah ni. Ini bagi orang beriman. Tapi bagi orang kafir nanti, inilah yang akan didapat bila? Pada hari akhirat nanti. Jadi tiada teman rapat yang dapat memberi syafaat, yang dapat membantu golongan yang ingkar pada hari tersebut. Kita tengok dalam surah 35 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba. Dan tidak ada seorang pun yang memikul dosa orang lain. Dan jika
tad'u musqalah ila himliha, seorang yang berat dosanya tu memanggil orang lain untuk pikul dosa dia, untuk memikulnya, la yuhmal minhu syai', dia tak boleh nak tolong memikulnya, walaupun dia keluarga dia sendiri. Ketika di akhirat nanti tak boleh lah. Sekarang boleh kan, tengok anak kita kesian bawa beg sekolah berat, mainlah ayah tolong angkat kan. Nanti ke akhirat nanti kesian nak tengok bawa pikul juga yang berat, apa dia? Dosa yang berat. Boleh nak tolong? Tak boleh lah. Tak boleh buat apa dah. Jadi itulah gambaran dia. Baik, jadi seorang ketika tu melihat kesalahan orang lain tak boleh dah macam kat dunia dah. Dulu boleh. Itu nama dia syafaat. Syafaat ni maknanya genapkan seorang yang asalnya water, seorang. Contohnya saya nampak Haji kan, kerja angkat barang, saya pun pergi bagi saya sikit syafaat. Saya bagi syafaat kat Haji tu. Jadi selalu tak kita bagi syafaat kat orang kat dunia ni? Selalu. Biasalah tolong orang tu syafaat. Daripada dia seorang kita tolong dia, tu dah boleh syafaat. Syafaat beri pertolongan. Tapi ketika di akhirat tak boleh lagi dah. Kita lihat orang munafik pun sama kan? Ada gambaran tak orang munafik ketika dia gelap nanti? Orang beriman kata apa? Tak boleh dah kau pergi cari jalan sendiri. Sorry, kami tak boleh tolong pun. Kami cahaya milik dia sendiri. Cahaya milik masing-masing. Dunia ni sekarang orang tak ada lampu, kita bawa lampu kita, dia boleh tumpang lampu kita. Kan? Jahat macam mana pun dia tetap dapat sama-sama. Tapi di akhirat nanti cahaya kita punya. Dia punya. Walaupun duduk sebelah-sebelah. Tak ada. Walaupun duduk sebelah-sebelah. Cuba tengok dalam surah 57. Ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah. Wa zahiruhu min qibalihil 'adzab. Ini gambaran ayat ni Allah kata tentang orang munafik. Pada hari orang-orang munafik lelaki dan perempuan akan berkata kepada orang beriman, tunggu kami. Kami nak tumpang cahaya kamu. Apa kata orang beriman? Patah baliklah. Belakang tengok cari sendiri. Tak dapat nak tolong. Minta maaf. Fal tamisu nuran, cari cahaya kamu sendiri. Lalu apa berlaku ketika tu? Faduri babainahum, lalu tiba-tiba ada penghalang dia. Bisurin, satu dinding yang menghalang untuk mereka tu bersekali. Baik. Jadi ni kata lagi, mereka kata yunadunahum alam nakum ma'akum. Mereka tanya, bukankah kita dulu sama-sama kita pergi jalan sama-sama? Qalu bala, mereka kata betul, walakin nakum fatantum. Tapi kamu sendiri fatantum, apa mana? Kamu yang menjadikan diri kamu hari ini terfitnah. Fitnah kita hari ini. Kita yang biar jadikan diri kita ni terfitnah dengan keadaan hari kiamat tersebut. Tak selamat daripada fitnah pada hari kiamat tu. Jadi dan di dunia ni wa tarabbastum wartabtum. Kamu menunggu-nunggu orang-orang yang beriman ni untuk binasa. Dan wa gharratkumul amani, dan telah memperdayakan kamu angan-angan kamu sendiri. Hatta jaa amrullah, sampai datang kepada keputusan Allah.
wa gharrakum billahil ghurur. Kamu telah ditipu terhadap Allah oleh si penipu daya, iaitu syaitan lah. Jadi ni maknanya tak ada boleh tolong pun, tak boleh menolong walaupun siapa orang yang dulu bersama-sama kita. Alam nakum ma'akum, tak boleh. Jadi itulah yang dimaksudkan pada orang-orang yang dalam ayat ni, maliz zalimin min hamimin wala syafi'in yuta. Tidak ada pun siapa yang zalim dulu diri dia, tak ikut perintah Allah, tak bersedia untuk hari ini, tak ada lagi ketika itu teman rapat dia dan juga orang yang boleh tolong dia. Baik, seterusnya Allah menyebutkan ayat terakhir, ya'lamu, ayat yang ke-19, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui apa yang khianat, mata-mata yang khianat, dan juga apa yang manusia sembunyikan dalam hati dia, dada dia. Jadi pengetahuan Allah ni meliputi segala sesuatu. Dalam surah 10 ayat 61, ya Allah kata, wa ma takunu fi sya'nin. Tidaklah kamu berada dalam satu pekerjaan. Sya'nin ni kesibukan lah, kita buat apa-apa lah. Wa ma tazlu minhu min Quran, dan tidaklah satu yang kamu baca daripada bacaan ataupun Quran. Wala ta'maluna min amal, dan tidaklah pekerjaan kamu illa kunna alaikum syuhudan, melainkan kami ada pada kamu menjadi saksi. In tufidu nafih, sewaktu kamu sedang melakukannya. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ard wala fis sama', dan tidak ada satu pun daripada sebesar zarah di bumi dan langit ni, wala asghar, yang sekecil-kecilnya daripada itu, wala akbar, dan yang paling besar daripada itu, illa fi kitabim mubin, semuanya ada dalam ilmu Allah, dalam kitab Allah. Jadi sekecil apa pun perkara yang manusia lakukan, ucapan lisan dia, jelingan mata dia, bahkan lintasan hati, semuanya berada dalam pengetahuan Allah, semuanya. Dia cakap seorang-seorang dia ke, mata dia lihat apa ke, hati dia, semuanya Allah tahu. Dalam surah 31 ayat 16. Surah Luqman tu. Kata Luqman ni nasihat kepada anak dia. Jadi sebab tu inilah pengetahuan ghaib yang kita kena ajar juga, supaya anak kita ni sentiasa takwa walaupun ketika dia seorang diri. Kita tengok ayat ni. Dia kata Luqman kepada anak, ya bunayya, wahai anakku, innaha intakum misqala habatin min khardalin, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang kau buat seberat biji sawi pun, fatakum fi sakhrah, lalu dia berada dalam batu besar, au fis samawat, ataupun dia tinggi, dia ada di langit yang ketujuh, langit di atas, patala langit lah, au fil ard, ataupun ada di dasar bumi, ya'ti bihallah, semuanya Allah akan datangkan. Innallaha latifun khabir, semuanya Allah maha halus lagi maha pakar, khabir, untuk menghisap semua sekali. Jadi kalau boleh tambah 18:49 ni. 18 49. ya, kitab wa wudi'al kitab, boleh juga. Jadi kitab semuanya daripada yang kecil-kecil amalan nanti akan dikeluarkan. Dalam ayat dalam surah Az-Zalzalah pun ada kan, misqala zarratin khairan yarah, dia akan lihat. Dalam surah 18 ayat 49 ni, orang berusaha melihat keadaan tersebut kan. Apa dia kata? Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru
Saghiratan, tak tinggal walaupun yang sekecil-kecilnya, wala kabiratan illa ahsaha, melainkan semuanya dia hisap, dihitung sekali. Itu akan dinampakkan semua. Jadi sedangkan orang-orang yang beriman sentiasa sedar bahawasanya Allah dan para malaikatnya sentiasa mengawasi setiap perbuatan mereka. Beruntunglah orang yang macam ni. Dalam surah 50 ayat 16 tu, kita dah belajar dah surah ni kan, ayat 16. Jadi ada sentiasa penjaga yang Allah utuskan, iaitu para malaikat. Antara malaikat apa? Raqib dan Atid yang ada di kiri dan kanan manusia ni. So itulah rukun iman adalah asas kepada semua perkara sebenarnya. Rukun iman tu. Kalau betul-betul kita beriman kepada Allah, malaikat yang gaib ni dan seterusnya 6 tu, insya-Allah itulah jalan untuk selamat bertemu dengan Allah. Jadi walaqad, Allah kata dalam ayat ni, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sebenarnya kami ciptakan manusia dan kami tahu apa yang dia apa? Dibisikkan dalam dia punya lintasan hati dia ni. Hati dia sendiri, diri dia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kemudian ayat 17. Iz yatalaqal mutalaqqiyan, ketika mana duduk dua malaikat. Ni duduk dua malaikat sentiasa rapat, talaqi maknanya tak bergerak. Anil yamin, di belah kanan dan di belah kirinya. Duduk di situ. Apa dia kata? Ma yalfizu min qaulin, tidak ada satu ucapan pun melainkan di sisinya ada raqibun Atid yang mencatat segala bentuk lisan ucapan. Jadi semua daripada hati kita, bisikan hati, lintasan hati kita, Allah tahu. Ucapan lisan kita ada yang mencatat dia, setiap ucapan, dan juga lirikan mata kita melihat semuanya dalam pengetahuan Allah. So itulah di sini ayat ni sepatutnya apa? Menambahkan untuk kita menjadi orang yang bertakwa sepatutnya, jaga semua perkara. Sebab itulah dalam hadis tu, saya lupa nama. Dalam hadis Nabi sebut kan, macam mana sifat orang beriman. Kalau dia beriman, sifat dia macam tu. Sekejap. Jadi Nabi kata dalam satu hadis, sekejap. Innal ni. Ni daripada Ibnu Mas'ud. Ni hadis daripada Ibnu Mas'ud. Cuba kita tengok. Cuba kita baca hadis ni. Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu ay yaqa'a alaih. Jadi sesungguhnya orang yang beriman, macam ayat tadi lah ni rukun iman ni, beriman kepada apa yang Allah buat ni kan. Beriman yang Allah ni, mata kita pun semua Allah tahu. Kalau dia betul-betul dia beriman, inilah untungnya orang beriman. Yang Allah disebutkan, sesungguhnya yang beriman tu melihat dosa dia macam dia duduk bawah qa'idun tahta jabal, dia duduk bawah gunung yang dia yakhafu, dia bimbang ay yaqa alai, gunung tu empat dia. Maknanya sekecil dosa dia. Sedangkan bagi orang yang tak beriman, innal fajira yara zunubahu kazubabin marra ala anfi, dia melihat dosanya tu macam lalat yang hinggap dekat hidung sebab dia tak ada iman. Beriman je akan mendatangkan hal tersebut. Mata dia semua dia akan fikirkan balik. Aku buat apa tadi ni? Apa mata aku tengok ni? Kenapa macam ni? Dia mesti bimbang. Jadi ini nanti saya masukkan hadis ni insya-Allah pada tempat ni. Baik, seterusnya ayat yang terakhir. Jadi Allah sebutkan wallahu yuqda bil haqq wallazina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai' innallaha huwas samiul basir. Jadi Allah menyebutkan dialah yang berkuasa menetapkan keputusan pada hari itu dengan seadil-adilnya. Jadi segala yang manusia panggil, minta
tolong selain daripada Allah, sama ada malaikat, nabi, jin, kan, para wali yang dianggap boleh menolong ni, apatah lagi bahala-bahala, semua yang tidak dapat membuat apa-apa. Bahkan mereka juga mengharapkan rahmat daripada Allah. Mereka sendiri pun, orang-orang soleh yang mereka harapkan tolong, mereka sendiri pun harapkan pertolongan Allah. Tiba-tiba kita harapkan pertolongan mereka. Tak ada. Mereka pun bimbang. Bahkan dalam hadis yang panjang tu, semua minta tolong Nabi. Nabi boleh tolong tak? Nabi Adam? Tak boleh juga. Nabi Adam ni, dia suruh pergi minta tolongan Nuh lah. Nafsi, aku pun perlu pertolongan. Diri aku sendiri pun perlu pertolongan. Kemudian mintakan Nabi Nuh. Nabi Nuh kata apa? Minta maaf lah. Nafsi, aku pun perlu pertolongan. Nampak tak? Tiba-tiba yang bukan Nabi, kita harap dia, lagilah. Jauh lah daripada kebenaran. Dalam surah 17 ni, ayat 56. 17. Ayat 56. Saya terus sebutkan lah. Jadi Nabi Allah kata, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Ud'ul ladzina za'amtum." Mintalah, serulah orang-orang yang kamu dulu dakwa selain daripada Allah dulu yang boleh tolong kamu. Fala yamliku nakashfad durri ankum wala tahwila. Maka hari ini mereka tidak ada kuasa untuk apa? Melepaskan, menghilangkan bahaya daripada kamu dan juga memindahkannya kepada yang lain. Tak boleh. Ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim. Orang-orang yang sedangkan makhluk-makhluk yang mereka puja malaikat, kan? Makhluk-makhluk yang keramat lah ni. Wali-wali ke apa mereka puja tu sebenarnya. Sedangkan makhluk yang mereka puja sendiri, mereka tu sendiri apa? Mengharapkan Allah untuk tolong dia. Wasilah. Jadi kemudian mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan untuk dekat kepada Allah. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu. Jadi siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takutkan azabnya? Inna azaba rabbika kana mahzura. Sesungguhnya azab Allah itu adalah sesuatu yang patut kita bimbang. Jauhi. Baik. Jadi seterusnya, Allah akan melipat gandakan balasan yang baik dengan rahmatnya bagi setiap amalan soleh yang dilakukan. Dan Allah akan berikan balasan buruk sesuai dengan kejahatan yang seseorang itu lakukan. Ni Allah kata dalam ayat ni, Allahu yaqdi bihil haq. Allah akan menetapkan keputusan itu semuanya betul. Tak ada yang salah. Tapi makhluk-makhluk yang lain ni yang mereka puja ni tak boleh buat apa-apa dah. Tak ada keputusan lagi dah yang boleh dibuat sebenarnya oleh mereka. Maka rugilah manusia yang dahulunya minta kepada makhluk-makhluk tersebut yang syirik kepada Allah. Dalam surah 55 ayat 31 tutup dengan surah ni. Eh 55 silap. Bukan 56 kot. Bukan juga 5 berapa saya lupa. 53. Sekejap silap. Sekejap. Nah, 53. Okey, tengok ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. liyajziyal ladzina asa'u. Jadi dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Supaya dia membalas orang-orang yang melakukan dosa dengan apa yang mereka telah lakukan, dan dia balas orang-orang yang melakukan kebaikan dengan balasan yang baik sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi orang yang buat keburukan, Allah balas sesuai dengan keburukan amalan mereka. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan, Allah balas sesuai dengan kebaikan yang mereka lakukan. Macam mana cara balas dia? Satu kebaikan dapat berapa? 10. Paling banyak dapat 700. Dan Allah boleh gandakan lagi siapa yang Allah kehendaki. Manakala satu kesalahan, satu je. Cuba buka surah 6. 160. Yang Allah kata man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Siapa yang datang dengan kebaikan, satu yang dia buat tu dapat 10 gandaan dia. Dan siapa yang datang dengan sayyi'ah, satu dosa, fala yujza illa misla, dia tidak dibalas melainkan dengan serupa sesuai dengan dosa dia. Jazaan wifaqa, balasan tu sesuai, cocok dengan dosa yang dia buat. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dizalimi sikit pun. Ini nampak begitu rahmatnya Allah. Orang yang buat kebaikan satu dapat 10, bahkan banyak lagi, boleh Allah gandakan. Orang yang buat dosa, azab semua yang dikenakan sesuai dengan dosa dia, tak lebih pun. Itu Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Sebab itu dalam surah An-Naba, semalam kita dah tengok kan, ayat yang ke 27 kan, 26. Allah kata kepada orang-orang yang kafir apa dia? Jazaan wifaqa. Tengok beza Jazaan ni balasan yang secocok, tak lebih tak kurang, sama je. Tapi kepada orang yang dapat syurga, ni orang yang masuk neraka. Orang yang dapat syurga Allah kata apa? Cuba tengok. Panjang Allah bagi. Jazaan min rabbika, apa dia? Ata'an ni apa? Berlebihan, pemberian yang berlebihan. Bukan sesuai dengan ni pun, tak layak pun dia dapat, Allah bagi. Dia tak layak dapat, Allah bagi lebih. Dan hisaban, tak ada batas. Yang beza. Jadi ni untuk orang kafir Allah kata jazaan wifaqan. Manakala orang-orang yang beriman ata'an hisaban. Beza kat situ. Jadi itulah Allah ini yang yuqda bil haq, menetapkan sesuatu dengan benar. Jadi insya-Allah sampai sini dulu untuk hari ini ayat 20. Kita insya-Allah sambung ayat seterusnya pada besok hari. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya.